Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita tanya dari kita kenapa kita perlu baca surah Yasin? Baca surah Yasin. Ada menjelis macam ni, kita perlu baca Yasin. Saya nak bagi jawapan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW ada menyebut An Ma'qal bin Yassar radhiyallahu anhu qala Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qalbul Qur'ani Yasin la yaqra'uha rajulun yuridullahu wad-dar al-akhirata illa ghafara Allahu lahu iqra'uha ala mautakum. Maksudnya daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW sabda, hati Al-Quran ialah surah Yasin. Tidaklah dibaca seorang lelaki surah tersebut yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat, melainkan diampunkan oleh Allah dosanya. Dan bacalah surah Yasin kepada mereka yang hampir mati dan setelah mati. Nampak dalam hadis ini jelas. Surah Yasin adalah hati Quran. Jadi apa-apa dalam hati ni sebagai raja lah. Hati sebagai raja. Kalau kita dapat menguasai raja, mana rakyat jelata dia pun akan dia dapat menguasai. Jadi kalau orang kata saya di luar je saya jahat, hati saya baik, tak betul. Kalau hati baik, insya-Allah anggota lain pun baik. Ya? Kerana hati itu akan mengarah anggota-anggota lain. Kerana hati itu sebagai raja. Sebagaimana dijelas dalam hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a kataballahu bi qira'atiha qira'atul Qur'ani 10 marrat. Artinya telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hati. Dan hati Al-Quran ialah surah Yasin. Barang siapa yang membaca surah Yasin, nescaya dituliskan oleh Allah pahala menyamai 10 kali membaca Al-Quran seluruhnya. Nampak? Hadis Imam At-Tirmizi. Kita baca sekali khatam, seolah-olah kita membaca Al-Quran, seluruh sebuah Quran dari segi pahalanya. Makna besar, ya, besar. Jadi ada juga orang kata, yalah, kita tak ada. Rasulullah tak baca. Setiap Rasulullah tak buat, makna itu satu bid'ah. Jadi kita kena faham, bid'ah ni, bid'ah ulama' dah bagi dah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bukan semua bid'ah yang Rasulullah tak buat, bukan semua bid'ah dhalalah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dan juga Imam Nawawi, berpendapat bahawa sesuatu yang kita buat, yang Rasulullah tak buat, tetapi ada hadis, macam kita baca Yasin, ada hadis yang menggalakkan semua baca surah Yasin, ya, maka hada bid'atun hasanah. Itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang dikira dapat pahala. Jadi kita menolaklah mereka yang mengatakan bahawa bid'ah ini, bid'ah semua ni bid'ah. Ya, bukan semuanya bid'ah.
Satu hadis yang saya nak baca hari ini tentang hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam anfiqu unfiqu alaik. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka Allah berfirman, wahai anak Adam. Kita lah anak Adam. Wahai anak Adam, berinfaklah. Nescaya aku pula akan beri nafkah ganti dalam bentuk rezeki buatmu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini menggalakkan kita supaya berinfak. Berinfak di sini yang ditegaskan dalam hadis ini ialah supaya kita infak kepada siapa? Kalau seorang suami dia infak kepada isterinya, anak-anaknya, dahulukan yang dekat-dekat, yang hubungan yang dekat, kepada para fakir dan miskin. Kalau orang miskin tu ada keluarga kita, kita pilih yang tu dulu. Jangan kita tengok yang jauh. Pasal yang lain kita tak kenal. Maknanya berinfak cari yang kita kenali dulu. Kita nak keluar zakat saudara mara kita dulu yang ada yang susah. Ya. Maknanya anak kita ada yang susah. Kita bagi kepada isteri. Orang lain kita boleh bagi banyak-banyak. Nak bagi kepada isteri susah. Ya. Punya kedekut. Jadi barulah isteri kita sayang. Begitu juga kalau isteri yang ada duit, orang lain dia boleh bagi. Dia boleh bagi baju ke apa ke hadiah apa. Tapi kepada suami susah. Yang ni tak, jadi itu tak betul. Cari yang dekat supaya dengan infak itu dia boleh merapatkan hubungan. Kita bagi pada anak. Tapi kalau zakat, bapa bagi kepada anak, zakat tu dia tak dikira. Dia kira hadiah, dia kira hadiah sahaja. Kerana kewajipan. Sama juga anak keluar zakat untuk bapa. Ya, maknanya zakat dia masih ada lagi. Tak dikeluarkan lagi. Dia akan jadi hadiah je. Tapi hubungan, dari segi hubungan, Alhamdulillah. Itu memang digalakkan. Tak kira lah kita cari saudara mara kita ke apa ke. Ya? Itu cara menginfak. Bukan kata, oh saya tak apalah, saya tak bagi kepada Palestin. Pasal saya tak kenal pun orang Palestin. Saya nak bagi orang dekat keluarga. Itu tak betul. Itu tak betul. Yang ni lain. Yang Palestin ni, walaupun kita tak kenal, kita tahu saudara agama. Ada wakil. Bukan kita pergi sana. Tapi ada badan-badan yang tolong sampaikan sana. Walaupun kita tak kenal, tapi orang ni kenali. Ini betul-betul yang perlu menerima bantuan kerana kena kesusahan, rumahnya kena bom, pakaian tak ada, makanan tak ada, dalam keadaan susah. Itu lain. Maknanya saudara juga secara agama. Ya? Tapi maknanya kita melalui ejen-ejen yang sah, ya? Yang sah, insya-Allah. Kita punya pulangan tu ada. Allah akan letak dalam mereka yang mereka yang banyak berinfak. Allah akan ganti balik. Pasal apa? Kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun, akhir surah Al-Munafiqun dia akan sebut manusia apabila diberi masa, sekiranya Allah beri masa,
Kamu balik ke dunia balik, apa yang kamu akan buat? Dia kata, kalau aku dicampak ke dunia semula, ya, aku akan berinfak. Pasal itu dia tekan dalam sini. Mana infak ni besar. Boleh membantu kita. Ya. Dia tak tanya orang lain apa yang kamu nak buat. Orang salah ni. Orang yang bersalah. Aku akan berinfak. Itu. Jadi jelas dalam Quran, maknanya menerangkan apa yang kita bincang dalam hadis ini. Jadi carilah peluang. Peluang keemasan, esok kita menyesal. Okey, mungkin itu yang kita bincang hari ini. Ya. Saya buka lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita buka soalan. Kiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada Al-Fadhil Imam Hassan Al-Fadhil. Jadi ambil peluang untuk bertanya kepada Imam. Silakan. Assalamualaikum Imam, Tuan Imam. Boleh saya tanya? Ya. Tuan Imam tadi ada sebut kalau kita nak infak atau bersedekah, kita buat orang yang terdekat lah, saudara. Jadi saudara ni general lah, tapi Ustaz ada cakap tadi anak-anak kita, cucu dan sebagainya. Ya. So dalam keluarga besar kita, kita ada abang kita, kakak kita. Jadi kalau ikut hierarki, kalau kita nak berinfak, nak minta apalah dari segi fizikal ke, material ke, keuangan ke, adakah kita lebihkan anak kita dulu, cucu-cucu kita, dan sudah tu sekiranya kalau keluarga kita tu berada, kita bagi orang lain luar daripada keluarga kita. Adakah itu susunan betul, Ustaz? Terima kasih. Ya, dia susah lagi dalam apa yang disebut di sini. Maknanya kita nak bagi, kita tengok dahulukan orang yang terdekat dulu, anak-anak kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, ya, supaya hubungan tu akan bertambah baik. Katalah saudara mara kita tengok, dia tanya, pakcik kau ni banyak dia bagi infak, tapi kita saudara mara ni tak nampak pun, tak pelanting langsung. Jadi menyebabkan hubungan keluarga kita, sepupu ke, saudara beradik ke, jadi hubungan renggang lah, siapalah kita, jadi akan timbul gitu. Pasal itulah dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan, cari orang yang terdekat dulu. Jadi tujuannya untuk merabatkan hubungan silaturahim. Infak di sini bukan maksud infak harta benda saja. Apa saja yang keluarga kita ni dimulakan. Setelah kita ni pegawai besar, ya, anak kita ni, ada anak buah kita, tak kira saudara mara kita ke, nak masuk universiti, dia punya kelulusan tinggi tapi sekarang ni main kabel, katalah kita ada kenal, main kat ni Pak Long, Pak Long ada kenal kawan pensyarah tu, boleh masuk, dia nolong, alhamdulillah dapat masuk. Orang tu nak pergi Mekah, ya, daftar dah, nama tak nak naik. Saya kenal pegawai tabung haji tu, dapat. Jadi itu pun satu infak. Ke mana infak dari segi pengurusan, ya. Apa sajalah, maknanya infak tu tak semestinya kita tengok apa orang tu yang perlu, ya. Keperluan, bukan semua perlu kepada harta benda, tapi ada orang itu perlu kepada sokongan. Dia nak masuk kerja, kita bagi sokongan, saya menyokong kepada ni. Tengok sokongan kita dapat, ya. Jadi macam-macam infak tu.
pertolongan tu. Tak semestinya harta benda. Itu maksudnya dahulukan orang terdekat. Tak kira lah. Bukan kata-kata kita tak boleh bagi kepada anak kita, boleh. Tapi kita tengok anak kita semua okey. Secara mara kita okey, tak ada apa. Tak ada dengar susah apa. Tak apalah. Kalau macam tu, maknanya tak perlu kita tolong secara mara kita. Kita pergi kepada orang lain yang lebih memerlukan. Cuma kalau bertembung di antara orang yang terdekat dengan kita, dia memerlukan juga. Orang lain memerlukan juga. Kita dahulukan keluarga kita. Kalau kita dahulukan orang lain, ini dalam hadis ini maknanya tak berapa tepat lah cara kita beramal itu. Kerana dia ada dua satu kita beramal dengan infak, yang keduanya untuk merapatkan hubungan silaturrahim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Okey, ada lagi silakan. Masa ada lagi untuk kita tanya Ustaz. Silakan. Kalau tak berkaitan dengan infak pun ada soalan-soalan lain, boleh ajukan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz nak tanya ni, kita perempuan pakai kerongsang kan untuk tuduh. Boleh tak kerongsang yang bercontoh kucing, burung hantu, yang binatang-binatang, boleh tak? Macam mana? Sekali lagi, ulang. Tak apa je. Kerongsang macam burung hantu, Hello Kitty, kucing, contoh dia. Boleh tak? Pakai kerongsang yang Kan, tu Mira ni Ustaz, kerongsang tu, kerongsang pin yang bubuh tu kan bunga bentuk macam-macam ni, dia tanya yang bentuk binatang. Burung hantu ke yang bentuk laba-laba ke, bentuk apa-apa lah bentuk binatang tu boleh ke? Kerongsang. Tak apa je lah kerongsang. Saya ada teringat satu hadis matan ni, tak ingat lah. Satu ketika Aisyah dia pasang langsir. Ya, Aisyah pasang langsir. Ada gambar burung. Seekor, maknanya lengkap lah. Kemudian Rasulullah tengok, Rasulullah kata turunkan. Jadi Rasulullah tak suka ada tak kira makna tak semestinya gambar orang kan. Gambar binatang yang ada burung pada lansir itu. Jadi daripada hadis itu menunjukkan bahawa kalau jenis penuh binatang-binatang itu tak digalakkanlah. Saya teringat masa saya kawan, masa tu arwah Datuk Ismail Qamus. Saya lama berkawan sampai dia meninggal. Saya sempat ambil ilmu perubatan. Kalau dia boleh berubat, mula-mula dia tanya, cari dulu, ada tak rumah ni ada patung ke apa? Kalau ada patung, dia akan patahkan, makna tak bagi cukup lengkap satu. Patahkan. Sebab apa? Itu boleh mengganggu dalam perubatan Islam. Itu yang saya nampaknya. Kita kawan orang alim, itu yang dapat. Maknanya itu mungkin daripada hadis Rasulullah yang berlaku kepada Aisyah itu. Maknanya benda-benda itu kita elakkanlah. Ya. Wallahualam. Okey, ada lagi? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya berkaitan dengan pemberian zakat kepada ahli keluarga tadi, yang mana katakan kita nak beri zakat kepada seorang ahli keluarga yang kita rasa dia tu memang macam kais pagi makan pagilah pada pandangan kita. Tapi bila kita bagi kat dia, dia kata
saya ni layak ke terima zakat. Jadi macam mana dalam proses pemberian tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Apa ni, zakat yang tak terlepas yang saya sebut tadi, anak bagi kepada ibu bapa bagi kepada anak. Dia tak jadi zakat. Jadi hadiah. Selain pada itu boleh terima zakat. Cuma masalah dia kena layak tak layak, nak bagi jelas senang je. Kita rujuk kepada PPZ ke apa ke, maknanya pendapatan sekian-sekian, layak tak kita terima zakat. Lagi jelas lah. Yalah kita pun bukan pakar yang makna boleh kita pakar, kita tak tahu orang tu layak tak layak kan. Pada zahirnya kita tengok dia yang layak. Tapi dia pula bimbang, takut dia ni bukan layak penerima zakat. Jadi senang kita rujuk kepada PPZ. Dia tahulah segi nilaian tu apabila dia tanya. Ya ada orang yang dia susah tapi dia rasa ada orang lain susah daripada dia. Dia ada juga orang jenis dia tak layak. Dia tak layak terima zakat tapi dia rasa dia layak. Macam-macam manusia ni kan. Macam kita jumpa lah ada orang miskin tapi dia maknanya dia malu untuk menerima sumbangan. Sebab dia rasa ada orang lagi susah. Itu orang yang mungkin dia bukan ambil kesempatan lah. Orang bukan jenis kesempatan. Ya, sepatutnya kita orang macam tu, maknanya kita hargai dia, kita bantu lagi lah. Pasal kalau jenis minta-minta yang tak tentu pasal, asyik minta je, kita tahulah, mesti kita akan boring. Dia tak ada muka lain ni, yang ni je nak minta-minta. Jadi dahulukan cara mara, kalau nak lebih meyakin, itulah hanya proses PPZ ke, Baitul Mal ke, baru jelas dia layak tak layak. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dua soalan mengenai solat. Mengenai solat ya Ustaz. Pertama, solat isyraq bolehkah dikerjakan semasa waktu duha? Yang kedua, semasa solat jenazah, makmum perempuan di belakang jemaah lelaki, soalannya saf bagi jemaah perempuan bermula daripada sebelah kanan atau kiri. Terima kasih Ustaz. Solat isyraq dia solat isyraq ni jadi khilaf di antara ulama pasal waktu dia terlalu pendek. Terlalu pendek. Selepas dia habis subuh sikit je. Ya. Habis waktu subuh nak pergi ke duha, itulah waktu isyraq. Jadi pasal itulah setengah ada pendapat mazhab. Dia kata tak ada waktu isyraq, pasal apa susah. Mana orang kena tunggu betul-betul. Kalau siapa tak tunggu memang terlepas. Soalnya maknanya kalau ikut waktunya, waktu dia gitulah. Kalau kita buat solat duha, kalau dah habis waktu dia tu, dia bukan waktu isyraq lagi. Pasal itulah saya tak ingat. Yang pendapat setengah tu, yang pendapat kata tak ada waktu isyraq tu, duha hanya waktu duha saja. Jadi kalau siapa yang nak betul-betul nak buat isyraq, dia kena tunggu betul-betul. Kena tunggu, kalau tak tunggu memang terlepas. Makna waktu itu kena buat masing-masing waktu, dia tak sama kecuali kita qada. Kalau kita buat qada,
Kita katalah aku nak buat qada isyraq. Boleh lah waktu duha. Atas nama qada. Tapi kalau betul-betul waktu kena ikut dalam waktu dia betul lah. Kalau dia terlepas itu, dia kira kita niat qada macam kita buat sunat subuh. Tak sempat sebelum subuh. Kita boleh buat selepas subuh, tapi kena niat qada. Nak qada solat sunat sebelum subuh. Pasal tak sempat tadi. Boleh. Maknanya apabila dia lepas waktu, kita niat qada. Qada. Dia pasal ada waktu dia. Soalan kedua tadi, tak apa jelas soalan kedua ni. Jemaah perempuan semasa solat jenazah bermula dari di belakang jemaah lelaki, safnya bermula dari sebelah kanan atau sebelah kiri, Ustaz? Itu saja. Dia tak adalah dalam perbincangan saf ni, kalau masalah kanan kiri itu kalau tak ramai, kalau ramai dia tak adalah timbul kata kiri kanan. Katalah kalau kita semayang, kalau semayang tak ramai, katalah apa tu, lelaki kan dia kanan, perempuan dia kiri. Kalau tak ramai, kalau satu penuh satu saf itu dia tak adalah kanan kiri dah kalau macam tu lah. Tapi kalau tak ramai, orang perempuan belah kiri, lelaki sebelah kanan. Tengok keadaan ramai tak ramai. Kalau penuh tak ada masalah, maknanya orang perempuan belakang, orang lelaki depan. Kalau ramai. Kalau tak ramai dia kata, kita solat jenazah, lelaki apa ni, belah kanan. Jadi perempuan yang belah kiri. Tengok keadaan. Dia hukum surau dengan kan dia ada tempat, kalau surau ada tempat perempuan, ada tempat lelaki. Itu pun tengok keadaannya. Maknanya kalau soft yang disediakan untuk lelaki yang sebelah sini, yang perempuan yang belah kiri. Setengah tempat yang perempuan ada tabir belah kanan, lagi terima je lah. Mana tempat yang disediakan. Keadaan tempatnya lah. Kalau tak ditentukan, orang perempuan di belakang. Kalau orang tak ramai, perempuan belah kiri. Tak jelas Okay, terima kasih Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Ni Ustaz daripada chat ada soalan tadi berkaitan dengan kerongsang tadi. Ya. Ada yang tanya, kerongsang yang rupa haiwan tadi kata tak boleh pakai tadi, tapi macam mana pula kerongsang cuma bentuk kepala je. Kalau kucing tu cuma rupa kucing tak ada mata, hidung, nampak telinga, muka semua. Cuma bentuk luaran je, kepala kucing luaran je nampak bentuk tu. Boleh ke macam tu Ustaz? Maknanya tak bentuk seekor lah, tak ada macam kepala kucing, tak ada mata, tak apa, bentuk je kepala dengan apa ni, untuk apa ni, perhiasan lah letak di tudung tu. Dia kalau jenis binatang yang, yalah binatang ke manusia ke, dia ke separuh adalah. Kalau ikut apa yang disebut apabila saya dipaham itu, dia tak nak cukup anggota semua. Jadi apabila sekerat tu adalah pendapat yang membenarkan boleh. Kalau penuh itu yang tak dibenarkan. Cuma kalau kita kata apa ni, yang mana yang terbaik, cari kerongsang yang bukan bentuk
sesuatu yang menyawa Bernyawa. binatang kan, orang ke, kalau jenis bunga tu tak masalah. Orang Kelantan, orang bulan. Tak ada masalah. Yang mana-mana benda yang tak menyawa ni. Kalau menyawa itu dia tak boleh penuh, kena separuh ke apa. Itulah panduan untuk kita. Oh, ni soalan terakhir lah ni daripada Puan Zahara. Macam mana kalender kuda ada gambar patung Buddha yang digantung kat dinding? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dia apa yang kita di apa yang berlaku kepada Aisyah tu, dia nak ni. Dia nak yang dilarang tu, maksudnya kita letak tu kita sebagai satu perhiasan. Perhiasan maknanya kita sayang, hasil kan kita sayang. Orang perempuan kalau jenis dia banyak kan nafsu orang perempuan ni. Nafsu lansing, nafsu perabot, barang kemas, pinggan mangkuk. Kalau jenis makna dia sayang, jangan letak, jangan kacau. Kalau mangkuk dia kumpul banyak-banyak macam-macam barang antik. Ada jenis minat macam barang antik. Yang tu makna dia sayang. Kalau patung yang maksudnya kalau budak-budak main tu tak apa. Walaupun cukup. Pasal kita tak jangan kita lompat apa. Hak ni jenis. Maknanya sebagai macam kita jaga dia supaya jayang hari-hari apa, sapu habuk apa. Lansir tadi pun yang maksud berlaku pada Aisyah, memang benda itu sayang bila gantung. Kalau kita tengok hanya panduan saja, apa ni, kita bukan untuk sebagai hiasan tu. Hiasan makna kita gantung tu untuk tengok jadual tarikh gitu je. Bukan maksud kita sebagai hiasan. Ya. Ada orang kalau letakkan kalender mula pada tahun ni sebagai satu koleksi, itu mungkin sebagai hiasan. Hiasan dia kalender letak penuh kat dinding. Itu lain. Itu lain macamnya. Mana maksudnya selagi benda itu tidak dikategorikan sebagai hiasan, tak ada masalah. Apabila dijadikan hiasan, maka itu yang tak boleh tu mana ada kita sayang, kita jaga. Wallahualam. Jadi kita ada cukup untuk hari ini. Ada lagi? Okey, soalan terakhir. Ada tanya. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni. Oh, ramai sangat ni nak tanya ni. Ustaz boleh ke ni? Bolehkah saya tanya? Okey, silakan dulu siapa? No Syam dulu. Ya saya. Ni saya nak tanya, kalau kita beli baju, lepas tu baju tu ada gambar-gambar binatang, gambar burung lah, itu inilah kan. Selepas tu Ustaz, baju tu kita dah tak pakai lagi, jadi kita dah sedekah kan. Macam mana tu Ustaz? Ya. Tak apalah. Kita sedekah ke apa tu. Apa ni, baju tu kita pakai. Bukan kita simpan kan. Jadi lansir pula. Dah baju langsir pula tanya pasal binatang. Sama je lah tu maknanya kan. Kalau dah kata tak boleh tu kan. Tapi dia dah sedekah tu Ustaz. Tu terpulang pada orang yang menerima sedekah tu pula nak pakai tak pakai kan. Okeylah tak apa tu lebih kurang sama dengan lansir dia. Jadi saya ni ada soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Saya nak numpang tanya, saya ada dengar ceramah. Kita yang hidup ni boleh doakan yang mati kan. Tapi yang mati tu, yang dekat alam barzah tu, dia boleh doakan kita. Maksudnya macam tu. Lagi satu, kalau kita berdoa, macam kita berdoa muslimin dan muslimat, kan mukminin dan mukminat, maksudnya bila kita mati, kita nak masuk ke alam kubur tu, orang-orang yang kat dalam kubur tu, dia tahu dia tahu kita nak datang, dia kenal dia macam tu. Saya pernah dengar ceramah macam tu. Boleh tak Ustaz bagi pencerahan lagi?
Terima kasih Ustaz. Ya. Apa ni, dalam hadis sebut, dalam hadis, idza mata bani Adam inqata'a amaluhu illa thalatha. Sadaqatun jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau waladun salih yad'u lahu. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah. Terputus kata ulama, putus itu putus amalan dia. Amalan orang itu terputus. Jadi apa dah, nak sembahyang tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah. Itu maksud terputus. Kecuali 3 perkara yang pahala itu mengalir kepada dia, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dia ajar, ilmu manfaat, orang guna ilmu dia, apa tak kira lah. Katalah ulama ni dia karang buku, orang pakai buku tu, pandangan dia, ilmu tak kira, ilmu matematika apa ke lah, ilmu yang baik digunakan untuk baik, maka pahala itu akan masuk kepada orang yang mengajar tu. Ataupun anak soleh yang berdoa untuk bapaknya. Jadi anak soleh dia secara automatik akan masuk. Tapi tak ada pula disebut anak yang jahat itu. Kita ada anak, ada yang tak solat, ada yang solat, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat tu tak adalah dosa masuk kepada bapa. Itu Allah Maha Kaya, Maha Allah. Allah ni sayang kepada hamba-Nya. Anak-anak kita tu yang baik saja masuk secara automatik, walaupun dia tak niat. Tapi yang buat jahat tu dia tanggung sendiri, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia tanggung sendiri, ya. Bukan kata kau buat jahat maka buat jahat. Yang satu lagi tu orang dalam kubur tahu tak tahu itu wallahu alam lah. Dia sedap. Cuma yang disebutnya orang yang berada di alam barzakh, dia akan balik melihat anak-anaknya secara marahnya. Orang yang menerima apa tu, pusaka dia tengok rumah dia, ada tak orang ingat ke dia, ada tak orang sampaikan apa-apalah, Fatihah ke, zikir ke, buat apalah untuk dia. Kalau dia tak semesti malam Jumaat, setiap malam dia balik. Kalau ada orang ingat ke dia, sampaikan apa-apa, hadiah ke apa ke, infak kata, okey lah, pahala apa, dia balik seronok. Kalau dia balik, orang tak ingat ke dia, tak ada apa hari tu, dia sedih. Itu yang digambarkan kalau kita tengok dalam bab akidah mengenai alam barzakh, dalam masjidkah hadis jilid pertama rasa ada. Itu yang saya faham lah. Yang dia sedar tak sedar, dia tahu kita nak datang, itu wallah alam. Orang yang dia kalau kubur boleh doa untuk orang yang hidup, mungkin orang tertentu. Kalau orang biasa-biasa ada orang bagi, Allah bagi. Macam orang yang dapat naik tahap waliullah, para nabi dan anbiya, itu betul. Ya, bagi nabi. Kalau orang biasa, saya tak pasti, ya. Saya tak pasti. Kalau orang yang Allah beri karamah kepada dia, waliullah umpamanya, itu mungkin ada. Allah bagi. Allah bagi kesemewaan. Itu mungkin ada. Okey, Okey, ni yang terakhir dia sebab tadi ada 3 orang. Di Zayan ni teruskan. Lepas ni tak ada soalan saya yang akhir ni. Silakan. Terima kasih. Satu soalan. Tadi dua soalan tapi nak minta pendek je lah. Yang pasal gambar-gambar haiwan tu. Kalau kitchen yang sekarang orang buat gambar-gambar budak kan, gambar manusia, lepas tu dia letak nama. Kitchen Palestin tu lah dia orang buat. Itu boleh ke sebab dia hiasan di beg, di inilah, di kunci semualah. Nombor 2, infak dengan sedekah tu sama tak Ustaz? Sama, infak bahasa Arab. Sedekah bahasa kita.
Cuma sebab orang infak ni dia, yalah, sedekah macam-macam. Sama, infak dan sedekah sama kan. Infak tu nampak Islami sikit lah. Kitchen tu, kitchen dia gini, dia bukan bentuk, betul lah hiasan, tapi dia bukan hiasan yang tetap kan. Hiasan yang tetap maksudnya, kita letak dah, kita bawa dah kereta. Mana kita bawa, kadang-kadang dia ada di bawah, kadang dia atas ke bawah, macam-macam. Jadi, dia tak sama dengan kita gantung. Gantung tentu dah sayang. Ni pun sayang. Tapi dia tak nampak kalau gantung ni macam kes lansir tadi, dia maknanya kita apa istilah macam ialah kita bukan menyembah kan, kita bukan menyembah. Tapi seolah maknanya kita hormat, kita membesarkan. Dia tak nak membesarkan. Pasal apa? Bila kita membesarkan, Allah ni ada unsur syirik. Tapi kalau kita pada kitchen tu, kita tak kisah di bawah dia, kita atas pun kita tak kisah mana-mana pun. Maknanya segi hormat tu buat lain kalau kita di bawah dan atas. Ini memang lansir tu maknanya dia tergantung. Masalah kita besarkan dia. Beza. Ini macam tadi lah, macam patung mainan anak-anak. Walaupun dia cukup lengkap, tapi dia untuk main mana pun dia bukan membesarkan. Itu sama lebih kurang lah yang kitchen tadi. Okey jelas. Terima kasih Ustaz. Okey, saya rasa segala isu ataupun permuskilan tu jelas dan dihuraikan dengan baik insya-Allah. Jadi kita tutup dulu, dah 8-11 minit. Ustaz pun dah dahaga, dah mungkin nak pergi bersarapan ataupun Ustaz ada program lain lepas ni. Jadi kita tutup dulu kuliah kita. Ada program lain ke Ustaz? Ada program Jais pukul 10.30. Jadi bolehlah Ustaz untuk sarapan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, amin, Allahumma amin, jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang telah pun menyempurnakan bacaan Yasin, doa dan tazkirah pada pagi ini. Jadi dengan barakah bacaan surah Yasin, kita doakan mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit, Allah mudahkan, diberikan syifa yang sempurna. Dan terima kasih juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini tentang infak ataupun sedekah. Jadi tidak akan berkurang harta yang kita infak, dan sedekahkanlah dengan ikhlas hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mungkin akan menggantikan dengan lebih berlipat ganda. Jadi kita bersedekah tidak perlu menunggu kita kaya, hanya perlu menyisihkan sebahagian saja dari yang kita punya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, jadi panduan pada kita dalam perjalanan hidup kita menuju ke syurga Allah. Dan pihak Gemanu Iman juga tidak lupa merakamkan jutaan terima kasih kepada para pengimpak yang terus menghulurkan infak kepada tabung Gemanu Iman. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki dalam rahmat redha Allah, dan kita dapat mengadakan kuliah-kuliah bersama dengan asatizah dan kita mendapat manfaat bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah seterusnya kita pada pukul 8.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aiman bin Muhammad Syafi'i, surah dengan tajuk Surah Agung Quran Teragung. Sebentar lagi 2 minit sekali, kita 2 minit lagi kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aiman bin Muhammad Syafi'i. Jadi kepada para jemaah yang ada masa, yang terluang, bolehlah terus bersama dengan kuliah duha kita. Yang ada urusan, moga Allah permudahkan segala untuknya. Dan sebagai penutup tirai kuliah subuh, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman untuk mengakhirinya dengan membaca tasbih kafarah
dan surah Al-As. Dan saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.